This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada pelajar-pelajar kelas Permata Dai. Alhamdulillah, okey, seperti biasa pada pagi hari Khamis kita mengadakan kelas pengurusan diri. Pendidikan Islam besok. Hari ini pengurusan diri. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah dan juga doa belajar. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi pada pagi ini seperti mana lazimnya, mula-mula cikgu nak kongsikan jumlah kes COVID semalam. Kita nak tengok berapa kes semalam ya. Semalam katanya tertinggi. Dah setahun lebih kita sejak mulanya COVID ni, semalam adalah jumlah kes yang tertinggi. Okay, semalam iaitu 5 hari bulan Ogos 2021, kes harian tertinggi, kes positif harian tertinggi, kematian harian tertinggi, kes ICU tertinggi, semuanya tertinggi. Apa nak buatnya? Kita bersabarlah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan berdoa kita selamat. Jumlah kes baru sehingga semalam ialah 19,819 kes. Jumlah yang sembuh 12,704 kes. Semalam jumlah kematian ialah 257 kes. Allahu Akbar. Begitu banyak semalam kes. Jadi kita bersabarlah dan berharap kita selamat. Baik. Cikgu nak tanya. Semua ada kertas modul ada tak? Ada padamu? Kertas ada tak? Ada kan? Apa ni yang tugasan minggu lepas dah siap sambung? Dah siap sambung titiknya yang yang kita buat dah siap makanan tu, makanan berkhasiat dan tak berkhasiat tu. Okey. Cikgu nak tanya. Kamu ingat lagi tak? Okey. Buah apple makanan yang berkhasiat ke tak berkhasiat? Bagus. Buah apple adalah makanan yang berkhasiat. Ayu ni, cikgu tanya pula. Jajan makanan yang sihat, yang berkhasiat ke tak berkhasiat Ayu ni? Okey. Jajan adalah makanan yang tak berkhasiat. Okey. Okey, kalau kita tengok daripada minggu lepas yang cikgu ajar tu, cikgu ajar ada 2 jenis makanan, iaitu makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. Kita juga ada piramid makanan. Piramid makanan. Piramid makanan ni dia menunjukkan kepada kita macam mana kita nak makan banyak ataupun sedikit sesuatu makanan itu. Okey. Jadi mari kita sama-sama lihat video ini ya. Muka macam cinci apa tengok okey kita tengok ya sama-sama ya. So korang dah subscribe belum Cari-Cari Sihat? Okay, make sure korang subscribe dulu. Okay, hari ni Syed nak cakap pasal satu topik yang mungkin korang rasa macam
boring. Tapi attention, korang perlu tahu yang piramid makanan sebenarnya dah berubah tau. Tapi berubah macam mana pula? Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, jom ke saya. Piramid makanan ni adalah satu cabang makanan yang boleh membantu kita untuk merancang dari segi pengambilan makanan tersebut dan juga suratan yang sesuai. So piramid makanan ni akan membantu kita untuk makanan yang sihat dan baik untuk tubuh badan. So tak adalah korang macam fokus makan satu benda yang baik tu je, sebab satu benda tu dia tak akan bagi nutrien yang penuh tau. Dia tak akan bagi vitamin, dia tak akan bagi semua lacuk lengkap. So korang perlu kurangkan dengan piramid makanan. Untuk piramid makanan terbaru ni, macam ni lah ayat itu dekat korang macam mana satu persatu stage dia. Arah satu ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kumpulan makanan di arah satu ni merupakan makanan yang mengandungi sumber fiber, vitamin dan juga mineral. So bila amalkan banyak makanan dari aras ni, dapat elakkan penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, kanser dan sebagainya. Untuk aras 2 ni, korang akan ada sumber protein macam daging, ayam, ikan dan sebagainya. So makanan dekat aras ni bukan sahaja kaya dengan sumber protein, tapi vitamin B, zat besi dan juga magnesium. Manakala protein, kalsium dan juga vitamin ini boleh juga didapati melalui produk tenmusu. Untuk aras ketiga pula, kita ada karbohidrat seperti mie, nasi dan sebagainya. So untuk kandungan karbohidrat ni korang boleh ambil, tapi korang perlu kurangkan dia punya pengambilan sebab kalau karbohidrat ni mengandungi kandungan gula yang agak tinggi. So, di aras 4 ni kita ada lemak. So macam butter, margarine, minyak dan sebagainya. So aras paling atas ni merujuk pada lemak sihat. Ini perlukan. Cuma korang perlu ambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. So kumpulan makan ni dapat bekalkan tenaga. Cuma macam biasalah perlu dikawal pengambilannya. Cuba korang gantikan dengan pilihan yang lebih sihat seperti minyak masak ganti ke zaitun. Makanan dia tak elemen sebabnya ada perbezaan dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu piramid makanan kita tengok karbohidrat tu yang paling banyak kita perlu ambil sedia kat bawah kan, sebabnya orang bekerja perlukan banyak tenaga. Orang bekerja di petani, sawah, dia orang macam banyak menggunakan tenaga sebelum ambil karbohidrat yang tapi sekarang kita dah banyak bekerja dengan komputer, bekerja dengan robot, dengan sistem banyak duduk. So kadang tu kita dah boleh kurangkan pengambilan dia, tapi instead of that kita boleh ambil kandungan apa macam sayur-sayuran, buahan dengan lebih banyak. Kan kenapa piramid penting sangat untuk kesihatan kita? Okay, macam saya cakap tadi lah, piramid makanan ni adalah salah satu aspek yang penting sebabnya dia akan bantu kita untuk kontrol dari segi pengambilan makanan, dan diet makanan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesihatan kita. So kita tak jaga makan, macam mana kita nak jaga kesihatan kita? So korang perlu macam gunakan piramid makanan tu jadi salah macam untuk makan makanan yang seimbang. Makanan seimbang tu korang boleh dapatkan protein yang diperlukan oleh tubuh, zat-zat yang diperlukan untuk kesihatan yang bagus. So korang perlu gunakan piramid makanan dengan baik. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So korang dah okay belum dengan perbezaan makanan yang lama yang tak perlu gunakan lagi dan yang sekarang? Dah tahu belum? Okey, kalau korang macam nak korang boleh pergi ke website kami Sihat dan Facebook page kami Sihat. So jangan lupa untuk like dan follow juga tau. Okey, sampai saja. Bye. Okey, baik. Itu tadi penerangan daripada website Ceria Site YouTube. Baik. Ini dia cakap tentang apa tadi? Tentang piramid makanan. Tentang piramid makanan. Baik. Ini ada cikgu nak berkongsi dengan kamu tentang piramid makanan. Piramid makanan ni bukan cikgu yang lukis. Ini adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tengok dalam piramid makanan ni, yang bahagian bawah ni, bawah piramid ni kita kena makan dengan lebih
Banyak. Kita boleh makan dengan banyak. Itu kuning. Okey, yang bahagian bawah ni. Nanti cikgu highlightkan ni. Yang bahagian bawah ni kita kena makan dengan lebih banyak. Apa dia yang kita kena makan banyak ni? Iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Apa contoh sayur-sayuran? Siapa nak sebutkan satu? Dah kopi bunga dah. Okey, bagus. Itu adalah contoh sayur-sayuran. Contoh buah-buahan pula apa? Siapa nak bagi contoh? Ikan. Tolong bagi contoh. Ikan. Apa dia? Buah apa? Buah-buahan. Buah apa? Tembikai. Tembikai. Bagus. Kau tengok dalam ni ada tembikai, ada buah jambu, ada buah rambutan. Buah durian dia tak ada dalam tu. Okey, itu adalah paras yang di bawah yang kita kena makan dengan banyak. Okey. Kemudian selain daripada kita makan banyak bahagian di bawah ni, kita juga perlu minum air kosong. Air kosong di bahagian bawah ni iaitu sebanyak 6 sehingga 8 gelas air kosong sehari. Air kosong bukannya air sirap ataupun air manis-manis tu banyak gelas. Air kosong. Okey, kemudian di atas daripada sayur ni gambar apa pula yang dia tunjuk ni? Roti. Yang di tengah-tengah ni iaitu nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan juga ubi. Kau tengok dalam tu ada apa tu? Ada nasi, ada jagung, ada kentang, ada roti, ada biskut, ada kuih oat. Kemudian yang ke atas ni, atas daripada nasi dan bijirin tu pula ada 2 bahagian pula yang kita kena ambil. Okey, sebelah kanan dulu. Apa ni? Gambar apa ada tunjuk? Ada ikan, ada telur ayam, daging. Okey, sebelah kirinya pula adalah susu dan produk tenusu seperti susu, keju, yogurt, di peringkat atas. Kemudian yang atas sekali ni yang kita perlu kawal, yang kita perlu kurangkan pengambilan dan kita kena berjaga-jaga setiap hari ialah kita kena kurangkan pengambilan lemak, minyak, gula dan juga garam. Okey. Baik, ada apa-apa soalan setakat ini? Ayuni ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Hanif ada nak tanya apa-apa kat cikgu? Tak ada. Tak ada. Nazrin ada nak tanya apa-apa? Ada. Okey, cikgu pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, baik. Kemudian jadi macam mana kalau kita nak makan hari-hari tu? Kita dah tahu kita kena makan ikut piramid makanan tu kan. Okey. Jadi apa yang kita boleh amalkan dalam pemakanan kita ialah kita amalkan pemakanan pinggan sihat Malaysia. Ini gambar pinggan sihat Malaysia ni bukan Cikgu Lan yang punya idea. Ini adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Macam mana caranya? Okey, kita gunakan tangan kita sebagai panduan. Tangan masing-masing Kalau cikgu, tangan awak. Okey, apa dia? Pinggan bulat. Okey. Dia punya formula dia ialah suku separuh. Nampak apa dimaksudkan dengan suku separuh ni? Pinggan kita kan bulat. Suku daripada pinggan tu kita boleh letakkan lauk seperti ikan, ayam, daging dan juga kekacang. Kekacang ni macam tahu, itu kekacang lah tu. Okey, itu suku ikan, ayam, daging atau kekacang suku. Kemudian suku yang berikutnya pula ialah nasi, mi, roti, bijirin,
produk bijirin dan juga ubi. Ini adalah suku yang berikutnya. Yang sebelah kanan ni apa ni? Ini setengah daripada pinggan ni. Apa maksud yang setengahnya pula? Ialah buah-buahan seperti pisang ke, apple dan juga sayur-sayuran seperti sawi, kobis, kacang panjang, carrot. Jadi suku separuh. Okey, kemudian dia ada panduan dia saiz pula. Ada orang kalau pinggan ni besar, nanti besar lah pula bahagian protein tu kan. Nasi pun banyak. Jadi panduan kita nak mengukur, pertamanya kita tengok protein. Protein ni seperti inilah. Iaitu bahagian ikan ni. Ini protein. Protein ni ukuran dia besar mana? Ukuran besar tapak tangan kita. Tak kira lah pinggan awak tu besar talam ke. Kecil pula comel aja kan. Tapi panduan dia kalau protein seperti ikan, ayam, daging dan kacang ni cuma besar tapak tangan anda sahaja. Kemudian karbohidrat pula banyak mana? Karbohidrat ni yang suku sebelah bawah ni seperti nasi, mi, roti dan bijirin. Produk bijirin dan ubi banyak mana? Contohnya adalah saiz kita punya genggaman kita sahaja. Jangan ikut genggam. Kalau tangan cikgu ni besar lah ni, ikut cikgu punya saiz lah. Kalau Ayu ni mungkin kecil genggamannya. Jadi Ayu ni ambil nasi tu makan tu cuma sebesar genggaman tangan Ayu ni saja. Kemudian yang bahagian akhir iaitu setengah ialah buah-buahan dan sayuran. Saiz cukup iaitu 2 tapak tangan untuk bahagian satu sayuran. Kemudian Kalau kacang dia beli lagi kan? Alah, kan itu nombor tak bawa ni kan, tinggal. Okey, baik. Kertas tugasan ada? Ada tapi Okey, minggu ini pula. Okey, ada yang dah buat ke yang bahagian apa ni tugasan sekolah tu? tak, belum lagi. Tak buat lagi tak apa cikgu tak apa. Cikgu cuma tanya je. Kadang-kadang ada yang dah buat, ada yang belum buat. Kalau ada yang ada boleh share dengan kawan-kawan. Okey. Jadi untuk hari ini nanti bila dah tamat kelas nanti, tugasan yang perlu kamu buat ialah tugasan satu iaitu kolaj makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat seperti apa? Contoh apa makanan berkhasiat? Daging. Daging ayam, apple kan. Nanti mak ayah ataupun penjaga kamu akan bimbinglah kamu untuk cari gambar 7 jenis makanan berkhasiat. Daripada surat khabar ke, majalah ke, daripada internet ke. Lepas tu tampallah secara kreatif dan tulis nama makanan tersebut. Ini yang contoh cikgu dah buat ni. Yang sebelah kiri ni gambar apa ni yang pertama cikgu gambar letak cikgu. Daging. Gambar daging. Sebelah kiri daging, bagus. Yang sebelah kanan pisang. Kemudian bawah ni apa pula ni yang cikgu buat ni? Gambar apa? Buah apa ni? Tembikai. Tembikai sedap ni Tembikai merah. Kemudian ada tembikai warna kuning, ada tembikai susu. Kemudian sebelah kanan ni apa ni? Roti. Bagus. Roti gardenia. Enak dimakan begitu saja. Ada lagunya kan? Itu contoh yang cikgu dah buat. Kamu nanti bolehlah buat makanan berkhasiat yang lain banyak lagi contohnya. Yang sebelah kiri ni gambar apa ni? Ayam. Gambar ayam. Macam mana ayam tu dimasak tu? Agak-agak tu. Termasak macam mana tu? Yang cikgu tunjuk tu gambar tu.
Okey, ayam yang cikgu kongsikan gambar dalam ini dia masaknya dia dibakar ataupun grill. Okey, salah satu cara kita makan makanan berkhasiat dengan sihat ialah kita kurangkan penggunaan minyak. Jadi kalau kita mengurangkan penggunaan minyak. Okey. Macam mana tadi piramid makanan tu tadi kan dia kata, kita kena kurangkan minyak, betul tak? Yang bahagian atas tu kan? Okey, sebelah kanan ni makanan berkhasiat yang berikut pula. Kucing siapa tu? Kucing siapa tu? Ayu ni ke Kucing Nazmi? Ayu. Kucing Ayu ni. Okey. Dia pun nak belajar tu. Okey, baik. Di sebelah kanan ni gambar buah apa ni cikgu tunjuk ni? Oren. 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 Oren sedap. Oren buah oren pun adalah contoh makanan berkhasiat. Okey, kemudian yang berikut punya pula. Ini ada gambar cawan apa benda ni? Air apa ni? Susu. Susu. Pandai susu Susu yang contoh kita minum, susu lembu, susu kambing. Itu adalah contoh susu yang kita minum. Kerana apa susu ni baik untuk diminum? Susu ada protein yang bagus untuk pertumbuhan kita punya otot badan dan juga kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang. Kat sini ada tak di kalangan kamu yang pernah minum susu kerbau? Kerbau. Selalu susu lembu, susu kambing kan? Ada juga susu kerbau. Susu kerbau pun sedap juga untuk diminum. Tapi susahlah cari sikit. Kan? Ada setengah-setengah tempat saja yang ada jual susu kerbau. Kemudian contoh terakhir yang cikgu dah buat ni, gambar apa pula ni? Makanan sihat tu ni. Mana tu? Gambar ikan. Okey. Ikan ini juga untuk kita makan secara sihat, kita eloknya kita bakar ataupun kita grill. Jadi kita kurangkan penggunaan minyak. Baik. Tugasan pertama, kolaj gambar makanan berkhasiat. Tugasan kedua yang kamu perlu buat pula ialah kolaj makanan yang tidak berkhasiat pula. Okey, tengok. Cikgu pun ada dah buat contoh untuk kamu tengok. Okey, sebelah kiri ni. Saya tahu ramai yang suka ni gambar ni. Makanan ni apa benda ni? Maggi. Jangan sebut Maggi, nanti Maggi sama cikgu, kamu kena sebut mi segera. Mi segera dia ada banyak jenama. Nanti kamu kata Maggi je tak baik dimakan cikgu. Kalau mi segera yang mami baik untuk dimakan. Jadi tak betul tu. Dia sebenarnya mi segera. Kita punya istilah makanan yang tepatnya ialah mi segera. Kenapa mi segera ni tak elok kita makan banyak-banyak? Mana dalamnya ada garam yang tinggi. Garam tak baik untuk kesihatan. Okey, gambar yang sebelah kanan tu pula. Gambar apa tu? Burger. Burger. Ini takut ni. Cikgu lah tengok dari dia. Banyaknya dia punya cheese, dia punya daging kan. Bukan takut. Ini sedap ni kan. Okay. Kalau dah banyak tinggi makan macam ni bahaya ni ya. Tak baik untuk kesihatan. Okey, baik. Berikutnya pula. Apa dia contoh makanan yang tidak berkhasiat? Gambar apa yang sebelah kiri ni? Kentang. Kentang goreng. Boleh juga nak makan kentang goreng. Tapi kalau kita goreng dengan air fryer yang tak pakai minyak, okey, baguslah kan? Tapi kalau dah goreng berminyak, kemudian minyak tu pula kita tak keringkan betul-betul, tak baik untuk kesihatan. Okey, gambar sebelah kanan. Ini sedap ni makan sambil tengok TV. Dengan apa ni? Jajan. Jajan. Ada macam-macam jajan dalam ni ya. Jajan pun tak baik. Tak begitu berkhasiat kalau kita makan banyak-banyak kerana dia tinggi dengan kandungan garam dan juga bahan berisa.
Ini yang sebelah kiri ni. Ini pun saya tahu mesti ramai suka ni. Gambar air. Air apa tu? Air Coke, air Pepsi, air Sprite. Ini air bergas ataupun berkarbonat. Ini tak baik kerana ia mempunyai gula yang tinggi. Ya. Baik. Yang berikutnya di sebelah kanan ni pula. Apa tu? Gula. Gula-gula. Gula-gula pun tak baik. Nanti habis dua gigi kamu. Gigi rakut. Makan gula-gula dengan banyak. Okay, baik. Contoh makanan tidak berkhasiat yang berikut. Apa ni? Panjang-panjang tiup tu. Hotdog. Sausage. Hotdog ataupun sausage. Ini pun tak baik juga kerana ia mengandungi garam yang tinggi dan juga bahan perisa. Boleh makan tapi jangan banyak-banyak. Makan ikut panduan piramid makanan tadi lah. Kita makan secara sedikit sahaja. Kalau sini dia makan berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ni. Satu cukup dah kan? Banyak-banyak ni bahaya. Kemudian contoh makanan tidak berkhasiat dan juga boleh mendatangkan bahaya sekiranya kita termakan. Apa ni? Agak-agak ni gambar makanan. Apa butuh? Makanan yang dah basi ataupun dah rosak. Ini gambar apple yang dah busuk. Ni tak boleh makan ni. Nanti kamu sakit perut. Kemudian contoh makanan basi yang lain lagi adalah seperti roti yang telah tamat tarikh luput dia. Hari ni contohnya, hari ni 5 hari bulan Ogos. Roti yang ada tarikh dia pada kat roti dia tulis tu 4 hari bulan Ogos dah luput. Jadi Ogos bila? Semalam kan dah luput. Hari ni dah 5 hari bulan dah tak boleh makan. Kalau makan nanti kamu boleh sakit perut. Ya. Baik. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum cikgu tanya soalan? Tak ada. Cepat aja tak adanya. Cikgu tanya kamu. Tadi cikgu dah kita bincangkan hari ini tentang piramid. Piramid apa? Makanan. Piramid makanan. Piramid makanan tu yang bahagian bawah sekali tu yang kita perlu makan dengan banyak tu apa dia tadi? Sayur. Sayur. Sayur dan juga buah-buahan. Pandai, bagus. Kemudian yang paling sedikit sekali yang sebelah atas tu yang kita perlu kurangkan dalam pengambilan harian, apa dia? Nasi. Kena makan sikit je ataupun tak ada pun tak apa. Nasi dengan sayur. Atas sekali. Garam ya, garam, gula dan Lemak. Lemak. Bagus. Jadi kemudian setelah kita bincang tentang piramid makanan, kemudian kita bincangkan pula tentang pinggan suku separuh. Suku yang pertama kita kena makan. Suku yang pertama ialah contohnya Ikan. Ikan, daging ataupun ayam. Suku yang kedua pula apa? Nasi. Nasi, mi ataupun bijirin. Itu suku yang kedua. Kemudian yang setengahnya apa pula? Suku ikan, ayam atau daging. Suku yang kemudiannya nasi, mi ataupun ubi, bijirin. Yang separuhnya apa? Buah-buahan. Dan juga
sayur-sayuran. Okey, baik. Jadi cikgu tamatkan kelas pada pagi ini. Okey, nanti boleh buat tugasan kelas tu ya. Okey. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang telah mengikuti kelas pada hari ini. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey. Jaga pemakanan. Jangan nakal-nakal. Okey. Jangan bergaduh dengan adik-beradik ke apa ke. Okey. Jadi jaga diri ya. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam kelas pendidikan Islam pada pagi besok ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tinggalkan kelas ya. Jumpa lagi besok. Jumpa. Jumpa sekarang.